dan bersedia di pekarangan Istana Negeri Sabah itu. Shahrizal sudah bersedia untuk memberikan kita sedikit sebanyak apa mungkin boleh dijangkakan pada hari ini, Shah. Baik, Gigi dan juga Hafizi. Baik, sekarang ini saya berada di pintu utama, di hadapan pintu utama Istana Negeri, dan hari ini adalah merupakan hujung minggu di mana-mana negeri di Malaysia ini, tapi senario politik ini belum lagi berhujung minggu kerana hari ini kita mungkin menantikan sesuatu keputusan yang sangat dinantikan oleh rakyat di negeri Sabah kerana mereka telah pun membuang undi mereka semalam, dan pastinya hari ini sebenarnya mereka ingin menyaksikan hasil daripada tunaian tanggungjawab mereka semalam itu berhasil pada hari ini untuk ditentukan siapakah Ketua Menteri Sabah, dan itu juga yang bakal kita bawakan kerana kita juga masih lagi tidak pasti siapakah sebenarnya yang akan muncul di hadapan pintu utama Istana Negeri ini, mana kita dapat lihat pasukan keselamatan telah pun ditempatkan di sini sejak daripada semalam dikabarkan. Dan apa yang boleh kita kongsikan juga sebenarnya terdapat juga info yang telah diterima oleh kami di sini, terdapat pergerakan dari beberapa kawasan yang bersedia sebenarnya untuk menghala ke Istana Negeri, tapi kita akan bawakan perkembangan tersebut di laman Twitter nanti. Tapi mungkin kita boleh kongsikan sedikit Gigi, berkenaan dengan apa yang kita faham berkenaan dengan undang-undang tubuh negeri. Dalam peraturan ataupun undang-undang tubuh negeri ada menyebut berkenaan dengan bagaimanakah siapakah sebenarnya yang boleh menjadi Ketua Menteri ini, kerana kalau kita faham daripada peraturan atau undang-undang tersebut ada memperkatakan berkenaan dengan parti yang memenangi majoriti boleh untuk mentadbir ataupun boleh dilantik menjadi sebagai Ketua Menteri. Tapi itu yang terkandung di dalam itu. Tapi kalau kita nak lihat daripada apa yang telah diputuskan semalam oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan parti-parti yang memenangi kerusi, terdapat 7 semuanya. 29 kerusi dimenangi oleh Parti Warisan, 17 daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional 14, Parti Bersatu Sabah 7, Parti Bebas 3, Parti Keadilan Rakyat 2 dan 1 dimenangi oleh Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO. Jadi kalau kita lihat pada 7 kerusi ini, kita dapat memahami bahawa jika itu yang dimaksudkan di dalam buku undang-undang tubuh negeri itu sendiri, yang dimaksudkan tersebut adalah majoriti yang dimiliki oleh parti yang teratas yang kita sebut sebentar tadi berkenaan dengan Parti Warisan Sabah Warisan yang memenangi 29 kerusi, tetapi itu tertakluk di bawah bidang kuasa ataupun hak yang dimiliki, hak mutlak yang dimiliki oleh Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahiruddin. Apapun perkara tersebut bakal kita saksikan, tetapi apa sebenarnya yang diingini oleh rakyat Sabah adalah apa yang telah dijanjikan. Bagaimana laporan-laporan sebelum ini yang telah kita kongsikan berkenaan apa sebenarnya yang rakyat Sabah inginkan adalah apabila selesai saja pilihan raya, mereka inginkan sesuatu dilaksanakan secepat mungkin. Di mana saja rakyat di Malaysia ini pasti inginkan sesuatu yang dijanjikan itu ditunaikan secepat mungkin. Tetapi secepat manakah perkara tersebut boleh dilaksanakan di negeri Sabah ini, kerana banyak aduan-aduan dan rungutan-rungutan yang kita terima dan juga kita siarkan di Astro Awani dan astrodawani.com yang memperkatakan tentang ketiadaan pembangunan bukan saja 5 atau 6 tahun tetapi berpuluh-puluh tahun. Jadi ada juga perkara yang boleh diperhalusi di sini untuk kita bincang berkenaan dengan bagaimanakah untuk melaksanakan perjanjian Malaysia 1963 MA 63 itu sendiri, kerana ada isu-isu utama seperti infrastruktur jalan raya ni. Kalau kita nak lihat sebenarnya saya bertanya kepada Ketua Pimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Sabah, Datuk Haji Nur, saya bertanyakan dalam sidang media ketika pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan gabungan rakyat Sabah. Selepas daripada pengumuman tersebut ada satu sidang media diadakan, dan saya bertanya kepada Datuk Haji Nur berkenaan dengan apakah tempoh masa untuk pembangunan itu dilaksanakan ataupun janji manifesto yang diberikan untuk dilunaskan. Ada satu contoh yang diberikan beliau kepada saya kerana saya yang bertanya ketika itu. Beliau mengatakan bahawa sebagai contoh untuk membina jalan raya bukan tempoh 5 atau 6 bulan, tetapi ia akan memakan masa lebih daripada setahun. Jadi untuk rakyat sendiri melihat bukan sahaja daripada sudut ekonomi, tapi daripada sudut prasarana, rakyat juga atau pengundi itu sendiri perlu menunggu
bukan untuk tahun ini, mungkin tahun hadapan. Okey, baik. Baik, terima kasih Syah atas perkembangan itu. Saya kira Syah akan terus berada di perkarangan Istana Negeri Sabah